Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Syahir yang telah memberikan sedikit mafhum wasatiyah yang mana dia menjadi agenda utama Akademi Ibn Abbas lah semenjak kita tubuhkan pada 10 tahun yang lepas, dan hari ini 23 bulan 12 2022 genap umur Akademi Ibn Abbas berada di medan ilmu, dakwah dan juga islah lah. Dan memang wasatiyah ni satu perkara yang kita ketengahkan dan kita garap dalam semua program-program yang kita anjurkan lah sebelum daripada ni. Dan kita memang banyak sangat dah mengambil manfaat dengan membedah kitab-kitab Fadilatul Imam Yusuf Qaradawi, kitab-kitab Sahwa tu, Ustaz Syahir ada bentang, Al-Fadil Ustaz Helmi ada bentang. Dan saya ingat sebelum akademi ni kita buat, kita memang bahas kitab Dirasah Fiqh Maqasid yang ditulis oleh Imam Al-Qaradawi sebelum daripada kita gerakkan Akademi Ibn Abbas sebagai NGO. Masanya penggerak-penggerak ni telah faham hadaf dan matlamat keberadaan akademi dan di persada dakwah yang akan memberi sumbangan kepada umat dan juga masyarakat lah. Dan Ustaz Syahid dah terang tadi makna wasatiyah tu tadi, kesederhanaan dan salah satu daripada keseimbangan Ustaz Syahid sebut tadi, dan salah satu daripada makna wasatiyah tu ataupun ma'alim, batu tanda wasatiyah tu Syekh Qaradawi ada letakkan ialah at-tajdiduddin min dakhilihi wal ijtihadu min ahlihi fi mahallihi. Syekh Qaradawi ada sebutlah berkenaan dengan tajdid di dalam agama itu sendiri dan juga ijtihad kan, daripada orang yang layak dan juga pada tempatnya. Kenapa salah satu pada ciri wasatiyah tu reform, tajdid kan? Penting untuk kita tahu sebab umat Islam ni dia berdepan dengan situasi ada orang yang dia nakkan pembaharuan tetapi dia telah melanggar garisan besar agama ni kan? Macam apa yang kita lihat berlaku di Saudi. Satu yang mengejutkan kita, dan kita sebagai orang Islam, kita tak kata itu tajdid, tetapi kita kata itu taghrib, pembaratan, taghrib. Apa yang berlaku kat Saudi. Dan ada orang yang takut sangat dengan pembaharuan, mereka itu statik, tajmid, maksudnya mereka beku, sehingga dalam mereka nak menjaga keaslian agama, sehingga mereka kaku dalam perkara-perkara yang bersifat mutaghayirat. Agama ni ada perkara sawabit ni tak boleh dikacau, tapi ada perkara-perkara yang bersifat wasail dan dia boleh menerima perubahan. Di situ medan reform, medan apa yang kita sebut tajdid tadi lah kan. Jadi di antara golongan taghrib, tajmid ni, kita nak ada golongan yang pertengahan, iaitu golongan tajdid lah. Tapi harus difaham tajdid tu apa. Tajdid tu bukan maksudnya kita melakukan apa tu bid'ah pada agama kan, tetapi kita sebut dengan Syahid sebut tadi bahasa mengembalikanlah i'adah, mengembalikan kefahaman agama itu kepada kefahaman yang tulen sebagaimana diturunkan oleh Allah dan diajar oleh Rasul dan dipahami oleh sebaik-baik generasi kan. Tok Uni Aziz senang dia nak sebut tajdid ni. Dia kata Islam ni macam air hujan turun pada langit. Tok Uni Aziz sebut. Jadi bila dia nak sampai ke kita tu, lalu bukit, lalu batu, lalu celah itu, celah ini, menyebabkan air tu sampai kat kita jadi keruh. Jadi terpaksa dirawat semula air ni sebelum kita minum dia. Jadi itu adalah pengertian tajdid, maksudnya i'adatul fahmi, mengembalikan semula kepahaman itu. Dan sebab sebesar-besar nikmat selepas daripada Islam ni adalah nikmat faham. Bahkan tanda aras seorang itu mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat, may yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Nabi sebut dia beri kepada mereka kefahaman yang detail, mendalam, terperinci kepada agama Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi tajdid ni sebagaimana yang kita sebut, dia adalah istilah sunnah lah. Sebab Nabi sebut innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sana may yujaddidu laha dinaha. Nabi sebut
Tapi ada tak roh tajdid ini di dalam Al-Quran kan? Roh tajdid itu ada tak di dalam Al-Quran? Atau perkataan tajdid tu ada tak dalam Quran? Sebenarnya kalau kita tengok tak ada lah perkataan tajdid tu di dalam Quran. Tetapi kita tahu bahawa kita ni kalau mengambil pengajaran sebagaimana disebut dalam satu kaedah, annal ibrata laysat lil alfadhi wal mabani bal lil maqasid wal ma'ani. Kita bukan terikat dengan lafaz, huruf, tetapi kita melihat kepada tujuan dan makna. Ini penting sebab dalam Quran itu sendiri ada roh reform. Sebab Nabi-Nabi itu Allah bangkitkan daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, mereka akan reform agama itu, membawa kepahaman yang betul kan. Itu satu benda yang kita perlu sedari. Dan juga dalam Al-Quran dia ada nilai apa yang disebut al-irtiqa ilal ahsan. Maksudnya meningkat kepada yang lebih baik. Kalau kita bukan sekadar disuruh buat yang baik, tapi kita disuruh memperbaiki kan. Wajadilhum billati hiya ahsan, kita tengok dalam Al-Quran kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kan, allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Maksudnya perkataan ahsan tu banyak dalam Quran. Maksudnya nilai memperbaiki kepada yang elok, kepada yang lebih elok itu. Inilah dia tajdid yang disebut oleh Al-Quran, Al-Quranul Karim kan. Jadi tajdid ini kita tidak perlu takut kerana dia adalah untuk memperbaiki. Kita dah ada sekolah agama banyak, tapi nak perbaiki itu macam mana kita nak perbaiki benda tu kan. Kita tambah nilai-nilai yang boleh mengangkat lagi martabat dia. Macam kita ada sekolah tahfiz, kita akan teruskan, tapi apa nilai yang kita nak beri supaya dia benar-benar memberikan manfaat kepada umat dan melahirkan sesuatu yang baik kepada umat. Saya kira itulah dia gerakan tajdid yang perlu Akademi Ibnu Abbas bawa, terutama dalam aulawiyat. Jadi bila kita sebut tajdid juga, dia bila kita sebut wasatiyah juga di antara ciri dia ialah fikratul aulawiyat, fikrah keutamaan. Jadi keutamaan kita hari ni apa? Saya kira kita kena memberikan penjelasan kepada beberapa perkara yang penting dalam agama ni lah, terutama mafhum daulah Islamiah itu apa kan. Sebab kita ada pengalaman, kita terperangkap dengan istilah tu. Kita ada pengalaman, kita terperangkap dengan istilah syariah kan, sehingga kita kata Malaysia bukan negara Islam, Malaysia negara yang tidak melaksanakan syariah. Dia memberikan kesan yang besar. Seingat saya lah waktu di Mesir dulu, sampai pelajar-pelajar ni tak mau nikah dengan pegawai yang diberi tauliah oleh JAKIM kan. Terpaksa nikah 2 kali. Macam kenapa jadi begitu? Kerana itu dia benih-benih kita sebut pemikiran takfir itu ada kan, sehingga kan fiqh siyasah dalam konteks negara kita di mana dia perlu kepada berdiri di atas mizan islah, dah jadi sebagai medan peperangan, pertempuran, sehingga kaedah-kaedah peperangan itu tipu daya kita garapkan dalam politik, dalam konteks negara kita ini kan. Maka dia menjadi satu kepahaman yang ekstrim, sehingga kita seolah pilihan raya tu kita suruh orang pilih syurga neraka kita suruh orang pilih iman kufur kan. Padahal tidak begitu. Kenapa dia jadi begitu? Kerana yalah cara berfikir itu salah kan. Orang ekstrim ni tuan-tuan, dia ikhlas tau dia zuhud, orang mungkin kot dia ikhlas, dia ada niat untuk menegakkan Islam, tetapi permasalahan dia adalah gaya dia berfikir kan. Hawarij, dia soleh, kuat puasa, kuat semayang, kuat tahajud dan, tapi dia lah orang yang kafirkan Sayyidina Ali. Ini satu perkara yang sangat besar yang saya kira kita perlu sedar bahawa ini berlaku di tempat kita pada hari ini kan. Sehingga dalam pilihan raya kita tengok orang sebut sokong ini masuk neraka, sokong ini masuk syurga. Jadi macam saya kira perlu kita beri pencerahan semula lah kan. Soal politik ini penting bila kita sebut Islam dan politik, dia luas, kita akan nampak Islam tu lah kan. Tapi bila kita sebut parti Islam, dia ada benda yang perlu kita perjelaskan di situ kan. Apa maksud dia, supaya jangan orang nampak bila kita sebut ni Islam, lawan dia mana yang kafirnya, dia akan jadi macam tu. Jadi macam istilah perubatan Islam kan. Ya, kita perakui Quran, hadis, ada taujihat tentang kesihatan, taujihat tentang perubatan ada. Tetapi untuk Quran itu memberi satu pendetilan tentang seni ilmu perubatan itu tak ada. Benda tu tak ada sebenarnya kan. Jadi bila
orang-orang ustaz-ustaz kita ni dia tak faham dengan betul, dia terperangkap dengan istilah perubatan Islam. Dia menganggap macam bekam itu wahyu, kan? Jadi bila ada orang yang mungkin tak nak bekam, seolah macam mempertikaikan cara perubatan Nabi SAW. Ini masalah yang kita hadapi dalam negara kita, yang kita tak boleh sebenarnya pandang benda ni satu benda yang ringan. Jadi apa yang kita nak adalah bukan kita nak meruntuh, tetapi kita nak menyatu, dan kita nak lakukan tolak ansur. Kita nak tolak ansur, kita nak islah, kan? Dan kita nak mengharmonikan persaudaraan. Ini yang perlu kita sedar, ini yang perlu kita garapkan. In uridu illa al-islah. Ini yang kita nak bawa ke tengah masyarakat agar ada keharmonian. Kita boleh tahu kat mana tempat yang perlu kita sepakat, kita kena tahu kat mana tempat yang kita boleh berbeza, kat mana tempat yang kita boleh tolak ansur. Jadi kefahaman Islam yang sederhana, wasatiyah, seimbang ini saya kira perlu kita berikan perhatian, dan Akademi Ibn Abbas akan terus melangkah membawa gagasan al-wasatiyah ini dalam kita meneruskan dakwah kita dalam mendekati masyarakat, dan kita tak mahu terjebak dalam perjidalan perpecahan yang akan lagi merugikan umat. Kita nak jalan terus dan dengan konsep ini, dan menghormati orang-orang yang berbeza pandangan dengan kita.